Dan adalah bagi sifat itu wujud istiqlal, maka dicampur keduanya menjadi satu, seperti bercampur sakar nabat. Ini pandangan Mu'tazilah. Sebab tu dia kata pandangan Mu'tazilah ni bid'ah fasik. Dia tak boleh kita pegang lah. Syahidan maka makam tauhid sifat inilah makam yang tetap dengan rasih, mana yang jelas. Maka kalau sudah habis segala tajalli sifat itu dalam hati, maka dianugerahi akan bagi siapa tu pada ketika itu kuat yang dapat ia menanggung akan tajalli zat. Maka tajalli yang tertinggi ialah tajalli zat. Jika dikehendaki Allah Ta'ala, makam inilah yang menyampaikan orang arif kepada makam yang di atasnya, iaitu makam tauhidul zat. Inilah makam yang keempat daripada segala makam arifin wassalam. Jadi kita mentauhidkan Allah. Kita kata Tuhan itu eso berapa? Eso asma, eso sifat, eso apa, dan eso zat. Eso itu dalam bahasa Arab dipanggil tauhid. Tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul apa, tauhidul asma. Jadi kita kena jelas ni tauhid, mentauhidkan Allah. Apa kena jelas? Kalau tidak tauhid, maka kita tergambar bahawa Tuhan ni banyak, maka syirik kita kepada Allah. Itu dipanggil syirik jali. Jangan. Bila syirik jali, terkeluarlah kita daripada Islam. Tu jaga-jaga. Kita baca sekali. Al-Fasul Rabi'un fi bayani tauhiduz zat. Bermula pasal yang keempat pada menyatakan tauhiduz zat. Artinya mengesahkan Allah Ta'ala pada zat. Mana diri Tuhan itu tidak berbilang. Dan makam inilah setinggi-tinggi makam yang tiada di atasnya daripada makam ini. Tak ada lebih tinggi daripada. Kalau kita berjalan, dia panggil salik ilallah, hak tertinggi sekali kita mesti sampai kepada tauhidul zat. Ya, sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya. Jadi hak Tuhan ajar kepada Rasul Nabi, kita kena pergi setakat ni ya. Setakat tauhidul zat. Itu paling tinggi. Hak lebih lagi tu surah ke Tuhan lah. Sebab hak dia. Lah kata. Dan kepadanya, kepada Allah, kesudahan-sudahan musyahadah. Jadi apabila sampai kepada tauhidul zat, itulah kesudahan kita, pandangan mata hati kita, dan pandang segala orang yang arif, orang yang bijak dalam ilmu tasawuf ni, dan kepadanya lah perhentian perjalanan mereka itu. Jadi itulah tesis kita. Kalau kita itu ni, maknanya kita daripada tak tahu berapa satu ni, kita mengaji, beramal, maka Tuhan akak kita ni setangga-setangga daripada tauhidul asma kepada tauhidul af'al, kepada tauhidul sifat, dan akhirnya tauhidul zat. Siapa-siapa kepada martabat ni, bertuahlah dia. Tu. Kita kena ngaji, kena usaha supaya kita boleh juga terima perhentian ni sebelum kita mati. Dan kata tak payah ngajilah tasawuf. Orang lain tak mengaji-ngaji. Orang lain kafir tak mengaji-ngaji. Saya tak mengaji, cukup orang kafir. Kenapa? Sebab Nabi sebelum dia wafat tu, malaikat kita tanya 3 perkara tu kan. Ma huwal Islam, ma huwal iman,
Ma huwal ihsan. Ihsan itu tasawuf lah. Kalau kita ketiga. Lah kata. Jadi ketiga-tiga ilmu ni kita kena ngaji. Ilmu bahasa kecek dengan buat ni dia panggil Islam. Buat kerja. Sebagai kita buat kerja ni dia panggil Islam. Sebagai pegangan mata hati kita nak etikok tu, dia panggil iman. Iman. Dan sebagai hubungan kita dengan Allah. Untuk sampai kepada ma'rifatullah. Ni dipanggil ihsan atau tasawuf. Ya. Ada, kalau ada terlekat, gua tanya, boleh faham kata agak-agak ya? Kalau tak boleh faham, kena tanya. Kalau boleh kita royak lah kita pun tak letih juga. Nah, cuba saja kalau bahasa ada terlekat lah. Apa kita royak tak berapa faham. Apabila kita sampai kepada tauhidul zat, diperolehnya lazat yang terlintas pada hati manusia. Tak ada lah seronoknya paling sedap, paling nikmat sekali apabila kita sampai kepada memandang kepada Allah wajibal wujud. Maknanya apabila kita sampai kepada tauhidul zat, tak ada lah orang tu dia ralik dah. Dia tak cara kebuka lain dah. Duk beradab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepadanya lah sehingga-hingga dia sehabis-habis sampai pengetahuan segala makhluk. Tak ada dah. Makhluk tu seroyak bijak ya. Paling bijak siapa tauhidul zat. Paling bijak. Dia orang tauhidul zat tu guru besar kita je. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tu besar benar sebab dia boleh tengok atas dunia lagi, boleh tengok wajah Tuhan, boleh tengok diri Tuhan. Tetapi walaupun tengok, sebab Tuhan tu tidak bertokah, tidak bentuk udara, tidak bentuk air. Tolaklah bentuk manusia tu. Lain pada bentuk manusia tu Tuhan. Lain pada bentuk makhluk. Ya, makhluk kita ni kalau tidak bertokah, kita panggil pepejal. Kalau berair, kita panggil cecair. Kalau udara, kita panggil gas. Gas, udara. Tidak tiga, tu tak tahu kan. Mungkin benar. Ya, lah kata. Tetapi bukan bersifat dengan makhluk. Ada setengah dia ngatik-ngatik mari cahaya. Dia kata Tuhan bukan. Cahaya tu makhluk. Lah kata. Dan kepada makam yang di atasnya daripada ini, daripada tauhidul zat ni, tiada siapa dapat pengetahuan akan dia. Tak ada manusia boleh tahu. Sehingga Nabi Mursal, maknanya Nabi kita pun tak sapa kepada atas pada tauhidul zat. Sebab Tuhan hanya beri ke dia siapa tauhidul zat. Dan malaikat yang muqarrabi, malaikat hak dekat dengan Tuhan hak empat tu. Jibril, Mikail, Israfil, Israil tu. Sekalipun tiada sampai kepadanya, tak ada. Tak boleh lebih pada tauhidul zat. Iaitu, apa dia? Hak lebih tinggi tu. Dia panggil makam kunhizatillah. Makam kunhizat. Seperti firman Allah Ta'ala, wa yuhazzirukumullahu nafsah. Yakni dipertakuti Allah Ta'ala sampai makrifatmu akan kunhizat. Allah kata. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum fi zatillah ahakun. Yakni sekalian kamu mendapat akan kunhizat Allah Ta'ala, ahmak, artinya tiada mendapat kepada kunhizat sekali-kali. Jadi kalau dia kata dia siapa kunhizat, makna tak betul, bawa. Pekat ni tak siapa sekali-kali dia. Dia kata dia tak kitab. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani pada Qudisillah dalam kitabnya Al-Jawahir Wad-Dari, daripada terjemuh kata Syekhnya Sayyidi Ali Al-Khawas radhiyallahu anhu,
bermula pengetahuan akan hati hak Allah Ta'ala itu, tiada merasai dan mendapat akan dia. Jadi pengetahuan yang tinggi itu kita tak boleh dapat, tak boleh rasa. Bah kalau orang rasa begitu sampai situ, maka dengan sendiri terbuailah segala hak dia rasa aku tahu, aku reti, aku bijak, aku tengok, aku berapa tu dia buai habis sebab apa? Sebab dia kenal dah bahawa segala tu tidak dia. Kita boleh tengok ni tidak kita boleh tengok, tapi kita boleh tengok ni kehendak kita. Tuhan lah yang menyatakan pelihatnya di kita, menyebabkan kita boleh tengok. Tapi haknya kita boleh tengok apabila tidak tuduh. Kalau tuduh balik dia tak nampak dah. Tuhan tidak gitu. Lah gitu. Jadi lah gitu. Kerana bahawasanya Allah Ta'ala itu bukan ain, bukan diri. Tadilah bukan pekerja, bukan cecair, bukan gas. Yang dihukumkan akan dia oleh akal. Akal tak boleh fikir. Benda ni tak boleh fikir. Tetapi Tuhan boleh buat mari, tunjuk seperti Nabi boleh. Itu atas Tuhan lah. Dan bukan dia ain yang dihukumkan akan dia oleh syuhud hati. Kalau mata hati kita kata nampak pun sebenarnya tidak. Sebab ia nampak Tuhan ni hanyalah Tuhan. Yalah gitu. Dan mata tetap adalah ia itu di balik yang demikian itu. Kalau dia kata, dia nampak, sebenarnya tidak dia di sebalik itu. Iaitu dia nampak tu kerana Tuhan bagi dia nampak. Tuhan kehendaki dia nampak. Barulah kita boleh nampak. Kalau Tuhan tidak kehendaki kita nampak, kita buta lah, tak nampak. Tak terlihat. Boleh faham ke tu? Ya kita boleh kelih nampak ni kerana Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan tak kehendaki, tengok pun tak nampak. Dalilnya, kita tengok TV masa dulu. Orang Melayu suka Inustai dalam TV. Apabila Inustai menari, berapa orang panggil ke orang lalu ke depan, dia tak nampak. Padahal dia ada mata. Tidak gitu kan? Tak sedar. Kita kecek tak sedar. Tak nampak tu kerana tak sedar. Galiknya dia tengok Inustai. Law ni kita nak ubah supaya kita galik dalam memandang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu pandai kepada asma' dia, pandai kepada af'al dia, pandai kepada sifat dia. Tiga tu menjadi ukuran kepada kita supaya Tuhan anugerah kepada kita kepada ma'rifah, mengenal Allah. Mengenal Allah ni kita boleh beza antara Allah dengan makhluk. Apabila kita boleh beza antara Allah dengan makhluk, maka tak mungkin lagi kita berlaku menyengutu'i Tuhan ataupun menduakan Tuhan ataupun kita nampak Tuhan tu banyak. Berkata tadi lah. Kalau kita nampak Tuhan tu banyak, sebab tu kita kata orang kafir semua tu Tuhan. Dah dapat banyak. Kalau Allah je Tuhan, kita tak nampak dah lain. Hak lain itu makhluk berlaku, bukan Tuhan. Kau mana? Cuba bahas kalau bahasa nampak lah. Kita tak nampak. Kita tengok semua tu makhluk dia semua. Walaupun orang Kristian dia panggil God. Dia panggil God tu maknanya Tuhan. Tuhan hak dia kata tu sebenarnya makhluk. Bukan Tuhan. Tapi bapa kita kata Tuhan. Dia nak kata tuk Tuhan pun hadir. Tak sabit dengan kita. Bapa orang kita Islam dia kata Tuhan juga.
Tidakkah kita menjadi kafir dengan kita mengakui bukan Tuhan sebagai Tuhan? Nah, cuba bahas sikit kita kata begitu sudah mau bahas. Nah, mau masa bila-bila dia mau tu ber. Nah, cuba bahas. Nah, ye. Bahas. Bahaya. Pada bahasa dalam ni. Cakap tu secara bahasa lah. Tulisannya lu. Anak tulisannya. Tetapi Tak faham. lah bahasanya tu. Ni dah bahasa orang tasawuf. Bahasa orang tasawuf dia banyak kias. Dia banyak dia kias. Dia kecek pepeh-pepeh bagi hoya kulit, pepeh-pepeh dua bagi ke air laut, pepeh-pepeh dia kecek dia banyak kias. Tetapi kias dia tu nak suruh kita faham. Itulah ketuhanan. Boleh tak? Betul. Tanya hok tak faham. Dia baca tak faham gapo, tanya. Nah. Dia kata dia akan dihukumkan akan dia oleh syukur hati dan mata, tetapi ada sesuatu balik ke dunia itu. Jadi dia royak Tuhan tu bukan ain tu bukan makhluk. Apabila sebut ain tu sama ada dia bertokar ke, sama ada dia bentuk cecair ke, sama ada dia bentuk gas ke, bukan. Sama ada dalam bentuk cahaya ke bukan. Jadi kalau kita skor Tuhan ni cahaya ke apa? Tak, bukan. Di sebalik tu baru betul. Sebab Tuhan ni laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Pergi ke mana-mana makhluk, mana-mana pun tak serupa dengan Tuhan. Bapa tu dia tekan situ tu, dia tekan pasal kita orang Melayu ni, kita duk kata kuasa Tuhan wit kita, kehendak Tuhan wit kita. Ingat, sifat Tuhan dia tak boleh wit kita. Hak dia boleh witnya benda mungkin makhluk. Rezeki dia boleh wit kita. Sebab rezeki ni makhluk. Benda makhluk. Tetapi sifat dia tak boleh wit kita. Pas sifat dia tu hak nyata di kita tu ada 7 tu ayat ilmu kudrat iradat sama bahasa kalam tu sifat Tuhan. Maka sifat Tuhan wajib duduk di Tuhan, bukan duduk kita. Cuma dia nyata di kita. Apa nyata di kita tu nak suruh kita kenal ni lah sifat Tuhan, bukan sifat kita. Cuba faham tu, tak faham tu. Cuba adik kakaknya Allah. Kalau tak faham kita pun tak reti. Ada lagu ni. Sebelah. Jadi, hak tu dua ajar, macam hak. Mudah-mudah tadi macam dia tidak tadi. Tapi kalau itu adalah lain apa? Jadi, hak mana hak payah-payah? Nak banyak payah juga. Apa kita tahu apa yang kita tak tahu, mudah tanya. Hak payah tanya ni, kita tak tahu apa yang kita tak tahu. Hak tu payah nak tanya, hak tu panggil jahil makrakat. Hak tu payah nak payah. Kita kena tahu apa kita tak tahu. Baru mudah. Mudahlah kita tanya. Ni kita tak tahu apa kita tak tahu. Dia duk perasa supaya tahu je. Tahu dah. Orang tanya tak boleh. Tanya hak kita mudah-mudah tanya.
Boleh tengok wajah Tuhannya Nabi. Oh, hak dinyata tu mana Nabi boleh tengok. Kita hanya apabila Tuhan buka boleh nampak, apabila 3 tu kita pegang. Kita tengok nama Tuhan, duduk di diri Tuhan. Af'al Tuhan, duduk pada diri Tuhan. Sifat Tuhan, duduk pada diri Tuhan. Jadi kalau kita selalu amat, insya-Allah Tuhan buka hijab pada kita, buai makhluk tu, maka nyatalah Tuhan. Nabi tengok Boleh nak royak, dia royak Tuhan sebab ada sifat apa ni, betul hayat ilmu kudrat iradat, dia royak hak tu. Wujud kita bakar dia royak hak tu kan, pasal apa? Pasal Tuhan ni tidak serupa dengan makhluk. Nak royak ke mana? Kalau kita royak itik dengan aja, boleh royak pasal nak serupa. Kalau itik dengan gajah pun payah dah nak royak dah. Itik dengan gajah boleh royak, benar tu jelas. Apatah lagi Tuhan tak serupa dengan segala makhluk. Kalau serupa bukan Tuhan. Bukan makhluk tu. Nak pegang molek tu. Kalau kita serupa ke Tuhan dengan makhluk, maka dia tu bukan Tuhan, dia makhluk. Pak ni kamu boleh tengok je tu nama Israel berapa ni hari. Mana ya? Nabi naik tu dia Isra' Mi'raj tu. Nabi kita jelas boleh tengok. Tetapi Nabi kita boleh tengok Tuhan. Malaikat Jibril tak boleh tengok Tuhan. Sebab apa? Malaikat Jibril hanyalah boleh naik kepada Sidratul Muntaha saja. Atas pada Sidratul Muntaha tu tak boleh naik dah. Jibril. Nabi Muhammad dia boleh naik lagi. Dia boleh naik lagi kepada Sidratul Qudusi atau Mustawa atau pada kursi dia kata. Atas pada arah. Mana tu Nabi naik ke burung berapa tu dah? Yang tu kiyah je, nuna ke borok sini borok. Lepas tu dia guna tangga naik ke atas. Tetapi tangga gua nak cepat. Saya jumpa malaikat ni. Kalau ayat naik pula jumpa malaikat. Dia tahu malaikat. Malaikat Jibril duk ayat ke dia ya. Teka turun, teka naik tu. Siapa di Sidratul Muntaha tu? Jibril kata aku tak boleh pergi dah Muhammad, aku sekat ni yang naik sendiri dah. Jumpa Tuhan, tak boleh dah. Nak rakyat yang bertabak Muhammad ni lebih tinggi daripada malaikat. Nabi tu boleh tengok malaikat tu. Malaikat benar dia boleh tengok. Hak Tuhan pun dia boleh tengok. Malaikat tu makhluk, apa pelik ya? Sahabat Nabi ada tengok malaikat. Ada orang sakit, semua sakit perut. Berak cerah semua tu. Tadi Nabi kita tanya, "Bapa tak berubat?" Dia kata, "Aku tak siap berubat." Kalau aku berubat, dia kata, "Aku tak boleh nak kecek dengan malaikat setiap hari." Kalau sakit ni, aku boleh kecek dengan malaikat. Malaikat mengajar aku benda molek-molek. Nah, orang nampak ketuhanan di dalam itu. Maknanya malaikat siapa keluar itu masih ada dah. Memang